A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada sesi kita yang ke-8 dalam kita mengupaskan kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul At-Tawakkul. Kita masih lagi membahaskan fasal yang keempat, iaitu berkaitan dengan tawakal dan hubungannya dengan usaha. Dalam fasal yang keempat ini, intipati fasal yang keempat adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ingin menyokong pandangannya, iaitu yang mengatakan tawakal tidak menafikan usaha. Jadi sebelum ini telah dibawakan beberapa hujah oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang telah kita bahaskan, iaitu antara hujah yang dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah hadis-hadis daripada sunnah Nabi SAW yang menekankan tentang kepentingan berusaha. Juga hujah yang kedua adalah sunnah ataupun apa yang dilakukan oleh para anbiya yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yang kita bahaskan pada sesi yang lalu adalah perintah daripada ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang menekankan tentang kepentingan usaha. Yang keempat yang juga kita telah bahaskan pada sesi yang lalu adalah tindakan para sahabat dan juga para tabi'in. Maka pada sesi kali ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau memuatkan ataupun beliau menukil kata-kata para ulama yang menyokong tentang kepentingan usaha dan usaha tersebut tidak menafikan ataupun tidak bertentangan dengan tawakal. Ada banyak perkataan para ulama yang dinukil oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi pada fasal yang keempat. Cuma dalam sesi kita pada kali ini, kita nak kongsi 3 sahaja daripada kalam ulama ataupun kata-kata para ulama. Salah satu kata-kata yang dinukil oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya pada fasal yang keempat adalah kata-kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ibnul Jauzi dia pernah berkata, kurangnya kefahaman dalam ilmu menimbulkan kacau bilau dalam perkara tawakal ini. Jika mereka tahu akan konsep tawakal itu, nescaya mereka akan tahu bahawa di antara tawakal dan sebab musababnya tidak ada pertentangan apapun. Sebab tawakal itu pergantungan hati kepada Tuhan yang diserahkan perkaranya semata. Dan ini tiada pertentangan dengan gerakan badan yang menggantungkannya dengan sebab musabab ataupun kepada menyimpan harta kekayaan. Jadi ini merupakan kata-kata Ibnul Jauzi yang dinukil oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ada beberapa poin yang penting yang cuba diketengahkan oleh Ibnul Jauzi menerusi kata-kata yang panjang ini. Pertama sekali adalah beliau nak tegaskan tidak ada pertentangan, tidak ada percanggahan antara tawakal dengan usaha. Itu adalah poin yang pertama. Yang kedua adalah tawakal itu adalah amalan hati. Kan disebut tadi dalam kata-kata tadi, sebab tawakal itu pergantungan hati kepada Tuhan. Jadi poin yang kedua yang cuba ditekankan oleh Ibnul Jauzi adalah tawakal itu adalah amalan hati. Yang ketiga, tawakal itu pergantungan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah menyimpan harta tidak bertentangan dengan tawakal. The last few words daripada kata-kata Ibn Jauzi tadi, kepada menyimpan harta kekayaan. Jadi antara poin yang penting juga dalam this particular kalam ataupun kata-kata adalah menyimpan harta tidak bertentangan dengan tawakal. Bahkan kata Imam Ibn Jauzi dan juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di sana ada banyak hadis Nabi SAW yang membenarkan, bahkan menggalakkan kita untuk menyimpan harta. Dalam sepotong hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW pernah bersabda, sungguhnya kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. Jadi Nabi SAW galakkan sebahagian di kalangan para sahabat, kan, ataupun Nabi galakkan para sahabat untuk meninggalkan harta. Kalau sekiranya mereka mati, boleh diberikan kepada ahli waris mereka. Kita tinggalkan ahli waris kita dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kita tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak ada harta, kurangnya harta, dalam keadaan meminta-minta. Kan? Jadi hadis ini seolah-olah memberikan isyarat yang seorang Muslim dia juga perlu simpan harta baik bagi dirinya ataupun bagi ahli warisnya.
Kata yang kedua yang kita nak analisa pada hari ini juga, sesi kali ini adalah kata-kata Ibnu Aqil yang juga dimuatkan dalam kitab At-Tawakkul pada fasal yang keempat. Kata Ibnu Aqil, setengah orang menyangka bahawa berhati-hati dan berjaga-jaga itu bertentangan dengan konsep tawakal. Dan bahawa tawakal itu membiarkan akibatnya serta meninggalkan sikap berjaga-jaga. Dan itu pada para ulama' ialah sifat malas dan mensia-siakan. Yang menurut orang yang berakal waras patut dicela dan dicerca. Padahal Allah Ta'ala tidak menyuruh bertawakal melainkan sesudah berhati-hati dan memberikan sepenuh tenaga untuk berjaga-jaga. Jadi pada perkataan Ibnu Aqil ni dapat kita keluarkan lebih kurang 3 poin yang penting, 3 pengajaran yang penting. Pertama sekali adalah mengambil langkah berjaga-jaga tidak bertentangan dengan tawakal. Yang kedua, mengambil langkah berhati-hati tidak bertentangan dengan tawakal. Yang ketiga, memikirkan akibat ataupun kesan di sebalik sesuatu perbuatan tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW terpaksa keluar daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah kerana bimbangkan kaum Quraisy kan akan membunuh Nabi SAW. Dan kalau kita lihat juga kepada Al-Quranul Karim, cerita kisah berkaitan dengan Nabi Musa AS sebagaimana yang dirakamkan dalam surah Qasas ayat ke-20, yang mana Nabi Musa AS apabila dihabarkan kepadanya bahawa tentera Fir'aun ataupun pegawai-pegawai Fir'aun berpakat untuk membunuh Nabi Musa AS, maka Nabi Musa AS melarikan diri. Melarikan diri sebagai mengambil langkah berjaga-jaga. Jadi kita nak tekankan dalam this particular sesi, mengambil langkah berjaga-jaga ataupun berhati-hati, dia tidak bertentangan dengan tawakal. Bahkan perbuatan ini juga pernah dilakukan oleh para anbiya yang terdahulu. Last perkataan ataupun perkataan yang terakhir yang kita nak kongsi dengan antum, kata-kata para ulama, sekali lagi daripada Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kami telah pun menerangkan bahawa tawakal itu adalah kelakuan hati yang tidak sama sekali bertentangan dengan gerakan anggota badan. Seandainya dikatakan bahawa semua orang yang bekerja atau berusaha itu tidak bertawakal, nescaya boleh dikatakan bahawa para nabi juga tidak bertawakal. Ada 4 poin yang penting yang boleh kita keluarkan daripada kata-kata Ibn Jauzi ini. Pertama sekali adalah tawakal adalah amalan hati. Yang kedua adalah tawakal tidak bertentangan dengan usaha. Yang ketiga adalah keluar bekerja tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi kalau orang pergi kerja, dia tidak bertentangan dengan tawakal. Yang keempat, para anbiya juga bekerja. Yes, para anbiya mereka merupakan nabi-nabi, insan pilihan Allah. Dalam masa sama juga mereka bertugas, mereka bekerja. Bahkan diberikan contoh dalam kitab Dr. Yusuf Al-Qardawi pada fasal yang keempat ini. Kita lihat Nabi Nuh dengan Nabi Zakaria, mereka ni merupakan tukang kayu. Nabi Idris merupakan tukang jahit. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut merupakan petani. Nabi Salih alaihi salam merupakan peniaga. Nabi Musa, Nabi Shu'aib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pengembala. Jadi kalau kita perhatikan kepada kehidupan para anbiya yang terdahulu, mereka juga bekerja. Kan mereka tak tunggu rezeki daripada Allah tetapi mereka juga bekerja. Jadi contoh-contoh ini semuanya menegaskan bahawa bekerja itu tidak bertentangan dengan tawakal. Tidak ada percanggahan antara tawakal dengan bekerja. Tidak ada percanggahan antara tawakal dengan berusaha. Sebagai rumusan pada sesi kita kali ini, ada 5 poin yang penting yang kita nak utarakan. Pertama sekali adalah tawakal adalah pergantungan hati kepada Tuhan. Yang kedua adalah tawakal tidak bertentangan dengan usaha. Ketiga adalah menyimpan harta tidak bertentangan dengan tawakal. Yang keempat, mengambil langkah berjaga-jaga tidak bertentangan dengan tawakal. Dan yang kelima, bekerja tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi itu adalah 5 poin yang penting yang kita nak kongsi dalam sesi kita pada kali ini. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan lihat kepada apakah hujah-hujah yang dibawa oleh golongan yang mengatakan ada pertentangan, yang dikatakan oleh golongan yang mengatakan ada pertentangan antara tawakal dengan usaha. Apakah hujah-hujah mereka? Kita nak analisa hujah-hujah mereka dan kita juga nak lihat apakah sanggahan yang diberikan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi kepada hujah-hujah
tersebut. InsyaAllah pada hari ini saya berpada setakat di sini sahaja. Kita bertemu pada video yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.